Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan kertas kerja bagi produk inovasi dan pembangunan produk bioteknologi. Kami telah memilih tajuk penggunaan bahan tambahan organik melalui ekstrak buah dan juga sayuran bagi meningkatkan kadar pertumbuhan dan juga kualiti daging ayam. Kumpulan kami terdiri daripada Lim Yichen, Nur Aida, Nurul Sharifah, Nur Amirana Syahda, Nur Ain Afifah dan juga saya sendiri, Nurul Aina Suraya. Industri peternakan ayam merupakan industri peternakan berskala besar di dunia. Terdapat beberapa jenis ayam yang diternak iaitu ayam pedaging, ayam penelur, ayam kampung dan juga ayam pembiak waka. Permintaan bagi daging ayam meningkat dari tahun ke tahun. Daging ayam menjadi pilihan pembeli kerana ayam merupakan sumber protein yang lebih murah. Industri peternakan ayam menyumbang kepada 70% daripada bekalan daging di Malaysia. Antara faktor yang mempengaruhi produksi daging ayam iaitu ketidakstabilan harga pasaran, harga barang keperluan seperti makanan semakin meningkat dan juga ancaman penyakit. Faktor yang membantu produksi daging ayam pula iaitu pemilihan baka yang bermutu, sistem pemeliharaan yang lebih intensif dan juga penggunaan makanan yang baik dan juga bermutu tinggi. Berpandukan piramid makanan Malaysia yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, telur dan daging ayam perlulah diambil atau dimakan dalam jumlah yang sederhana, iaitu sebanyak separuh sehingga 2 sajian dalam sehari. Telur dan daging ayam merupakan sumber protein yang berkualiti tinggi yang penting dalam pembesaran, pengekalan dan penghasilan enzim dan hormon, pembaik pemulihan dan pembuatan sel-sel darah serta menguatkan imun sistem bagi manusia. Selain daripada kandungan protein yang tinggi, ayam juga mengandungi B12, tryptophan, kolin dan juga zat besi. Negara yang paling banyak menggunakan ayam dan juga itik pada tahun 2019 ialah China iaitu sebanyak 20 juta tan, Amerika Syarikat 19 juta tan dan juga Brazil 12 juta tan. Manakala bagi negara-negara yang mencatatkan tahap tertinggi penggunaan ayam per kapita pada tahun 2019 ialah Malaysia sebanyak 68 kg seorang, Amerika Syarikat 58 kg seorang dan juga Brazil sebanyak 57 kg seorang. Pengeluaran ayam dijangka meningkat di Brazil, Afrika Selatan dan juga Meksiko kerana peningkatan permintaan bagi tujuan import dari China. Namun begitu, pengeluaran daging ayam berkemungkinan merosot di India dan juga Thailand kerana industri pekerjaan yang telah ditutup akibat pandemik COVID-19. Terdapat 4 sektor yang telah dikategorikan berdasarkan sistem pengeluaran ayam yang berbeza. Sektor 1 memperkenalkan operasi komersial yang lebih berskala besar yang disepadukan dengan pusat penentasan telur ayam pedaging, kilang makanan dan kilang pemprosesan daging ayam. Peralatan yang digunakan adalah lebih canggih. Bagi sektor kedua, ini lebih kurang sama dengan sektor 1 tetapi dalam skala yang lebih kecil dan tidak mempunyai kemudahan secanggih dalam sektor 1. Bagi sektor ketiga pula, melibatkan unit komersial yang kecil yang hanya berskala antara 100 hingga 500 ekor ayam pedaging komersial. Bagi sektor 4 pula, terdiri daripada kawanan 10 hingga 50 ekor baka ayam pedaging yang asli sahaja. Keselamatan produk daging ayam diambil kira di ladang dan juga pemprosesan yang melibatkan kedua-dua daging dan juga telur ayam. Oleh itu, kualiti daging dan juga telur lebih terjaga, berkualiti tinggi dan juga selamat kepada pengguna. Diet pemakanan merupakan faktor yang penting dalam menentukan pertumbuhan ayam. Jadi makanan perlulah mengandungi protein, tenaga, asid amino, vitamin dan juga mineral yang sesuai untuk memenuhi keperluan harian mereka. Ayam dikatakan memakan apa jua bahan asalkan boleh dimakan dan dicerna oleh ayam tersebut. Makanan boleh terdiri daripada tumbuh-tumbuhan dan juga sumber lain seperti ikan. Bahan-bahan tersebut perlulah diproses dan dicampur mengikut formulasi tertentu oleh setiap pengeluar. Kandungan asas yang perlu ada dalam diet ayam ialah karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral. Nutrien tersebut berfungsi dalam memenuhi keperluan tenaga yang diperlukan oleh ayam dan pertumbuhan serta penyelenggaraan sel bagi daging dan juga telur ayam.
Industri penternakan ayam merupakan industri yang berpotensi dikembangkan di Malaysia kerana daging ayam dan telur merupakan sumber protein utama seharian rakyat Malaysia. Daging ayam merupakan daging tertinggi yang diambil kerana Malaysia terdiri daripada populasi Islam yang ramai dan harga produk ayam juga lebih rendah berbanding dengan sumber protein lain yang mempunyai harga lebih tinggi seperti daging lembu dan kambing. Permintaan produk ayam yang berkualiti tinggi semakin meningkat dalam kalangan masyarakat dan peningkatan kesedaran dalam aspek penjagaan kesihatan mempengaruhi pilihan pembeli produk ayam. Daging ayam yang lebih lembut dan berkhasiat tinggi menjadi trend pemilihan orang ramai dan telur yang mengandungi nutrien tinggi lebih digemari oleh para pembeli. Selain daripada itu, daging yang mengandungi lemak yang lebih rendah juga menjadi pilihan bagi individu yang ingin mengekalkan berat badan dan bentuk badan. Situasi ini menjadikan para penternak ayam berusaha untuk meningkatkan kualiti produk ayam supaya mendapatkan keuntungan yang lebih lumayan. Penggunaan suplemen atau bahan tambahan dalam diet pemakanan ayam merupakan langkah yang berkesan untuk meningkatkan kualiti daging dan telur ayam. Namun begitu, penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia telah menyebabkan kos pengeluaran sektor penternakan meningkat atas sebab penurunan nilai ringgit Malaysia dan peningkatan kos penghantaran. Gangguan rantaian bekalan makanan juga menyumbang kepada kekurangan bahan tambahan makanan dan seterusnya menjejaskan pengeluaran produk ayam. Bagi mengatasi masalah kekurangan bahan tambahan makanan dan mengelakkan kerugian, para penternak ayam perlu memastikan bekalan rantaian makanan tidak terganggu dan mencari bahan tambahan makanan alternatif pada era moden ini. Salah satu langkah berkesan untuk mengatasi masalah tersebut ialah menggunakan ekstrak buah sebagai bahan tambahan alternatif dalam diet pemakanan ayam. Kelebihan menggunakan ekstrak buah sebagai bahan tambahan makanan alternatif termasuklah produk ayam memiliki vitamin yang tinggi, dapat meningkatkan imuniti ayam, dapat menghasilkan daging ayam yang lebih lembut, serta menurunkan kandungan lemak dalam daging ayam. Ayam tersebut juga merupakan ayam organik yang lebih sihat kerana diet pemakanannya bebas daripada antibiotik dan sisa racun perosak, dan ayam organik ini mendapat sambutan hangat daripada orang ramai. Tinja ayam juga boleh dikumpulkan untuk dijadikan sebagai baja organik dalam penanaman buah. Dengan ini, kualiti produk ayam telah ditingkatkan dan pada masa yang sama, rantaian makanan juga dapat dibekalkan dengan penanaman buah-buahan tersebut. Walau bagaimanapun, amalan penternakan ini kurang dipraktikkan di Malaysia. Penggunaan ekstrak buah sebagai bahan tambahan makanan alternatif adalah penting dalam sektor penternakan ayam demi kestabilan ekonomi negara dan kesihatan awam. Industri penternakan ayam terus berkembang dengan penghasilan produk makanan tambahan yang menjurus kepada ternakan bebas sisa antibiotik dan bebas hormon pertumbuhan. Oleh itu, dalam inovasi ini, kami mencadang untuk menggunakan vitamin yang terkandung di dalam buahan pisang dan sayuran jagung untuk diekstrakkan menjadi produk makanan tambahan kepada ayam. Kami memilih vitamin B untuk diekstrakkan kerana dapat membantu untuk menghasilkan produksi ayam dan telur yang lebih baik dari ayam komersial. Konsumsi makanan tambahan yang diekstrak dari jagung dan pisang dipercayai dapat meningkatkan kualiti ayam yang diternak dari sifat fizikal, deria dan parameter histologi. Ayam yang sihat serta bermutu mempunyai ketahanan melawan penyakit yang baik. Vitamin B yang diberi akan membantu meningkatkan proses metabolisme sehingga pemanfaatan nutrisi lebih optimal dan efisien. Dampaknya, rasa lapar akan lebih cepat muncul dan nafsu makan ayam akan meningkat. Selain itu, ketersediaan nutrisi untuk menyediakan pertumbuhan dan produksi telur pun juga turut meningkat. Fungsi lain dari vitamin B ialah menjaga fungsi sistem saraf dan membantu produksi sel darah merah. Sehingga kini, usaha global dalam mencapai pertanian lestari melalui produktiviti optimal tanaman dan tanah menggunakan input minima yang membawa kepada peningkatan ketara dalam kehidupan sosioekonomi di kalangan petani dan negara masih menjadi cabaran yang memberangsangkan.
Berdasarkan maklumat populasi ternakan khinzir, lembu dan ayam dari Jabatan Perkhidmatan Veteriner 2011, dianggarkan bahawa ketiga-tiga ternakan ini menyumbangkan sebanyak 12.5 juta kilogram sehari beban permintaan oksigen biologi, iaitu 12 kali ganda lebih tinggi daripada beban BOD yang disumbangkan oleh kumbahan terawat dan separa terawat. Oleh itu, dengan menggunakan hasil kumuhan ayam sebagai baja organik dapat meningkatkan kualiti tanah untuk menghasilkan tanaman jagung dan pisang yang berkualiti untuk digunakan semula kepada peternakan ayam. Sisa tinja ayam yang dikutip dan dikumpulkan boleh diproses untuk menjadi baja kompos atau baja organik. Penggunaan efektif mikrob, vermicompost dan pengeringan secara aerobik dapat membantu mempercepatkan proses pengkomposan. Kompos digunakan secara meluas sebagai baja organik dalam bidang pertanian. Penghasilan produk seperti ini dapat menjana pendapatan tambahan kepada penternak dan dalam masa yang sama membantu mengekalkan persekitaran yang bebas daripada pencemaran. Kompos merupakan sumber baja tanaman yang tahan lama. Penguraian yang berlaku dalam proses pembentukan kompos memudahkan tanaman menyerap nutrien serta boleh memperbaiki keadaan tanah yang berpasir atau tanah liat bagi memberi pengudaraan kepada akar tanaman. Hal tersebut menunjukkan penggabungan sektor peternakan ayam dan sektor penanaman dapat menghasilkan produk secara serentak. Hal yang demikian dapat menjimatkan kos, malah dapat menjamin keuntungan tinggi bagi kedua-dua belah pihak. Tambahan pula, intervensi ini tidak menjejaskan amalan pertanian yang sedia ada, malah lebih mempertingkatkannya. Dengan pendekatan ini membolehkan petani mengoptimalkan input ladang mereka bagi memaksimalkan output mereka pada kos yang lebih rendah. Seterusnya adalah kos inovasi. Secara keseluruhannya, kos ini memakan perbelanjaan berjumlah 203,400, iaitu dengan membeli 5,000 unit ayam jenis baka cob broiler. Baka ini dapat menghasilkan kualiti daging yang bermutu tinggi. Seterusnya adalah penggunaan lampu cahaya atau lampu cahaya tiruan yang digunakan bagi mengelakkan proses bertelur satu hari dipendekkan kepada 18 jam. Ia mampu meningkatkan kecekapan telur lebih banyak dalam tempoh yang singkat. Kawasan ladang yang dipilih berhampiran dengan sumber air dengan seluas 10 ekar ladang penanaman, iaitu jagung dan pisang. Bagi ladang seluas 1 ekar, boleh ditanam sebanyak 16,000 pokok jagung, manakala bagi pisang adalah 1,004 pokok setiap ekar. Sisa najis ayam juga dapat menghasilkan baja organik yang digunakan pada ladang sayuran dan buahan serta menjual untuk mendapat keuntungan yang tinggi. Seterusnya adalah kos pengekstrakan vitamin yang memakan kos sebanyak 40,000 untuk menghasilkan bahan tambahan organik bagi meningkatkan kadar pertumbuhan dan kualiti daging ayam. Pemasaran juga dilakukan secara atas talian melalui search engine marketing, iaitu SME, atau melalui platform social media, iaitu pelanggan akan berpotensi mencari suatu produk dalam talian sebelum membeli. Seterusnya adalah etika. Haiwan telah menjadi bahan eksperimen yang tidak ternilai dalam kajian saintifik, terutamanya penyelidikan perubatan atau menguji bioteknologi yang terbaru. Oleh itu, projek ini dapat memastikan penggunaan haiwan sebagai subjek dalam penyelidikan dapat memberikan ilmu dan teknologi yang menyumbang manfaat pada manusia, haiwan dan alam sekitar. Isu etika adalah merupakan perkara yang perlu diberi perhatian dan fokus oleh semua pihak, memandangkan munculnya pelbagai isu berkaitan penggunaan produk berasaskan bioteknologi yang menimbulkan kontroversi, misalnya makanan ubah genetik, perklonan dan sebagainya. Umumnya mengetahui bahawa sekiranya hendak menggunakan haiwan sebagai subjek kajian ada syarat-syaratnya dan ada etika yang mesti dipatuhi supaya kita tidak sewenang-wenangnya menzalimi haiwan. Antara etika yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu menjaga kebajikan ayam. Antara menjaga kebajikan ialah membekalkan makanan dan minuman yang berkualiti dan bersesuaian mengikut keperluan ayam. Seterusnya, menyediakan persekitaran mikro dan makro yang bersesuaian dengan ayam, membolehkan haiwan mempamerkan corak tingkah laku yang normal. Elakkan ayam daripada berkumpul terlalu banyak di satu sudut kerana boleh menyebabkan kecederaan atau kematian, dan melindungi haiwan daripada kesakitan, penderitaan dan kecederaan.
Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Tempat kurungan ayam mestilah dibasuh secara berkala. Reban ayam pedangil perlu dibersih dengan sempurna setelah tamat pemeliharaan satu kumpulan ayam. Ini adalah untuk menjamin reban bersih daripada kekotoran dan kawalan penyakit. Seterusnya, tinja lebihan makanan atau bangkai haiwan yang berisiko mestilah dibungkus dalam beg plastik yang berasingan. Yang ketiga adalah penjagaan veteriner, iaitu sentiasa bertanggungjawab untuk memastikan kawalan dan pencegahan mengenai penyakit berjangkit, sebaran parasit, bakteri atau virus. Penyakit ini boleh menjejaskan kecekapan ladang dan kerugian kerana boleh menyebabkan kematian ayam, meningkatkan kos rawatan dan kehilangan pasaran. Seterusnya adalah menjaga kesihatan ayam, iaitu semasa menambahkan bahan tambahan kepada diet ayam dan memastikan dos penambah makanan tidak terlebih kepada ayam. Saya Ain Afifah akan meneruskan pembentangan berkaitan pelibatan pemegang taruh. Terdapat 2 pemegang taruh yang utama dalam usaha untuk menjayakan projek peternakan ayam ini. Pertama adalah Jabatan Veteriner. Jabatan ini merupakan organisasi yang paling penting apabila melibatkan peternakan haiwan untuk menjaga kesihatan dan kemandirian haiwan. Ia juga memainkan peranan dari peringkat awal peternakan seperti membuat pemantauan dari segi penyediaan ruang reban, kawasan sekeliling, kawalan penyakit, bilangan ayam per reban dan lain-lain lagi. Pemantauan ini adalah untuk memastikan ayam sentiasa berada di dalam keadaan sihat, iaitu dari segi pembesaran dan bebas penyakit. Seterusnya ialah pekebun yang akan mengusahakan tanaman jagung dan pisang. Tanaman ini ditanam di kebun atau ladang yang telah disewakan untuk tujuan projek ini. Tanaman ini akan menggunakan baja organik, iaitu baja najis ayam yang diternak, dan keperluan tanaman yang mencukupi seperti kuantiti air, jenis tanah dan cahaya matahari. Hasil tanaman ini akan diserahkan kepada kilang untuk menghasilkan pelet makanan ayam. Oleh itu, para pekebun hanya perlu menanam dan mengutik hasil sebelum diangkut ke kilang. Bahan yang pertama dipilih untuk pengekstrakan adalah jagung. Menurut Pangkalan Data Nutrien Kebangsaan, jagung bukan sahaja menyediakan kalori yang diperlukan untuk metabolisme harian yang sihat, tetapi juga boleh menjadi sumber yang kaya dengan vitamin A, B, E, K dan banyak mineral. Kandungan serat pemakanannya yang tinggi boleh memastikan ia memainkan peranan penting dalam pencegahan penyakit penghadaman seperti sembelit. Jenis jagung yang digunakan dalam inovasi ini adalah jagung manis. Jagung manis ini adalah jagung yang seringkali menjadi sumber pertanian masyarakat dan seringkali menjadi kegemaran makanan berserat warga Malaysia. Seperti yang dinyatakan, jagung mempunyai kandungan vitamin B yang tinggi, terutamanya B1 dan B9. Tiamin iaitu vitamin B1 diperlukan untuk metabolisme karbohidrat yang betul. Burung yang kekurangan vitamin menunjukkan anoreksia, kehilangan berat badan, bulu kusut, sayap jatuh dan kelumpuhan otot. Asid folik adalah bentuk sintetik B9 yang terdapat dalam makanan tambahan. Ayam cenderung lebih terdedah kepada kekurangan asid folik berbanding haiwan lain. Oleh itu, dengan mengekstrak B1 dan B9 yang terdapat dalam jagung dapat membantu meningkatkan kualiti produksi daging ayam yang lebih berisi dan telur yang sihat. Bagi ciri morfologi tanaman jagung adalah tanaman ini mempunyai batang tegak setinggi 120 cm sehingga 150 cm dan beras-ras. Daun jagung berwarna hijau muda pada usia muda dan warna hijau tua pada saat tempoh matang berbentuk panjang. Akar pokok jagung adalah jenis akar serabut sepanjang 2 meter di dalam tanah. Akar ini membentuk pokok jagung untuk tumbuh tegak dan stabil. Manis madu adalah salah satu variti jagung manis yang terdapat di Malaysia yang merupakan variti kegemaran dan mempunyai pasaran yang tinggi. Jagung ini berpotensi untuk menghasilkan 30,000 tongkol sehektar. Untuk penyediaan tanah, kawasan tersebut perlulah mendapat cahaya matahari selama lebih 6 jam bagi memastikan tumbuhan pokok jagung berjalan dengan lancar. Kemudian mempunyai pengaliran saliran yang baik yang tidak bertakung semasa musim hujan. pH tanah bagi tanaman jagung adalah sekitar 5.5 hingga 6.5. Tanah itu ditabur dengan kapur sekiranya pH tanah didapati rendah. Biji benih jagung boleh didapatkan dari kedai pertanian atau mana-mana agensi yang menjual biji benih jagung. 10 kg biji benih diperlukan untuk 1 hektar kawasan penanaman jagung. Lubang biji benih jagung dibuat menggunakan tugal dan 1 atau 2 biji benih dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan dikambus dengan tanah. Tanah tersebut perlu disiram 2 kali sehari iaitu pada waktu pagi dan petang. Baja yang sesuai digunakan untuk tanaman jagung adalah baja sebatian.
bernisbah 15 sebanyak 400 kg. Baja urea dijadikan baja tambahan yang akan ditabur pada hari ke-30 hingga 35 selepas tanam sebanyak 130 kg sehektar. Racun seperti atrazin digunakan sebaik sahaja baja asas ditabur. Tanda utama tempoh matang tanaman jagung adalah apabila rambut buah jagung mulai kering dan hitam. Tongkol jagung akan dikerat dan dikumpulkan di dalam bakul dan pokok jagung akan ditebang. Bagi 1 hektar tanah sebanyak 40,000 tongkol jagung boleh dituai. Mutu jagung manis akan terjejas jika tidak disimpan dengan betul. Untuk penyimpanan sementara, sejukkan jagung dengan mengimbah air sejuk 1 hingga 3 Celsius atau 3 hingga 5 hari pada suhu 5 Celsius dan juga 2 hari pada suhu 10 Celsius supaya tidak akan menjejaskan mutu tongkol jagung tersebut. Buah yang digunakan dalam projek inovasi ini adalah pisang. Buah pisang dipilih kerana pisang mempunyai kandungan vitamin B yang tinggi sama seperti jagung. Jenis pisang yang digunakan dalam projek ini adalah pisang berangan. Pisang berangan ialah pisang bersaiz kecil hingga sederhana dengan purata 10 hingga 18 cm panjang dan mempunyai bentuk bersudut lurus hingga sedikit melengkung dan bujur. Buah-buahan tumbuh dalam tanda tegak dan setiap tanda mengandungi antara 12 hingga 20 pisang. Pisang akan ditanam di atas tanah yang berkeluasan 1 ekar yang bertekstur lempung berpasir dan keadaan tanah yang peroh iaitu keadaan tanah yang paling sesuai bagi penanaman pisang. Kira-kira 1,400 pokok yang akan ditanam dengan jarak antara 3 meter hingga 3.6 meter antara satu pokok dengan pokok yang lain. Tempoh penanaman pisang berangan adalah kira-kira 9 bulan dan setiap pokok dapat menghasilkan kira-kira 15 tandan pisang. Baja bioking akan digunakan untuk menggalakkan pembiakan mikrob bagi menyuburkan tanah ke tahap maksima. Bagi pengurusan air pula, pokok pisang memerlukan sebanyak 8 hingga 12 liter air sehari dan pokok pisang ini akan mendapatkan bekalan air daripada simpanan dalam tanah atau daripada air hujan. Pemasangan sistem pengairan tidak dilakukan bagi menjimatkan kos projek, malahan ia juga kerana pisang ini hanya ditanam dalam kawasan yang tidak begitu luas iaitu 1 ekar. Seterusnya adalah penanaman. Tanah lapis atas digaulkan dengan 11 hingga 14 kg baja organin dan 125 gram baja fosfat. Kemudian baja bioking juga ditambah untuk menyuburkan tanah. Campuran tersebut kemudiannya akan digemburkan dan letakkan sedikit pasir di dasar lubang lalu dimasukkan 1 kg baja bioorganik dalam lubang tersebut. Lubang tersebut adalah berukuran 30 cm. Penanaman pisang ini menggunakan sistem berbatang dua iaitu sistem masa serumpun pisang mempunyai 2 batang pokok iaitu pokok yang akan berbuah dan anak sulur. Dalam sistem ini, sulur akan dipilih ketika pokok induk mula mengeluarkan bunga iaitu 8 bulan. Kemudian, benih pisang ditanam dalam lubang tersebut bersama-sama campuran baja fosfat, kapur, baja organik dan karbofuran. Seterusnya, pembajaan akan dimulakan ketika anak pokok baru ditanam. Pada fasa permulaan, baja akan diletakkan bagi menggalakkan akar dalam lubang sebelum menanam. Setelah berumur 3 bulan, baja subur akan ditabur. Setelah berumur 6 hingga 7 bulan, baja buah pula akan ditabur. Baja yang digunakan bagi setiap pokok adalah dalam kadar segenggam atau 250 gram. Pembajaan ini akan dilakukan dengan menaburnya di sekeliling pokok. Pemangkasan sulur. Pelepah pisang yang sudah kering akan dibuang untuk menjamin pertumbuhan pokok pisang yang baik. Aktiviti membuang sulur yang tidak dikehendaki ini bertujuan untuk menjarakkan penuaian hasil dalam satu-satu rumpun serta memastikan hasil dan mutu buah tidak terjejas akibat persaingan dalam pemakanan. Pada peringkat awal, pemangkasan akan dilakukan dengan memilih dan membiarkan satu induk dan satu sulur di peringkat pokok berumur 4 bulan. Seterusnya, sulur-sulur lain akan dipangkas secara berjadual iaitu 3 hingga 4 minggu sekali dan akan dipilih serta mengekalkan satu lagi sulur pada umur 9 bulan. Pemangkasan ini akan dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam. Cantasan pelepah. Daun pisang yang tua akan dibuang daripada pokok. Proses pembuangan pelepah pisang ini dibuat setiap 2 minggu sekali. Daripada peringkat awal penanaman, pelepah tua dan berpenyakit akan dicantas dengan menggunakan pisau tajam. Pelepah tersebut akan dikumpulkan di suatu lokasi yang ditentukan di antara barisan tanaman pisang. Seterusnya, menyokong pokok. Pokok yang condong akan ditongkat dengan kayu atau buluh bagi menahan pokok pisang daripada tumbang atau patah kerana batang tidak dapat menampung buah yang berat. Pembungkusan tandan pisang akan dilakukan untuk mengawal mutu buah pisang. Pembungkusan ini dapat mengelakkan gigitan serangga pada buah, berlakunya geseran dengan daun atau kayu penyokong dan juga dapat mengelakkan buah daripada menjadi lebam.
Sebelum pembungkusan, jantung akan dipotong terlebih dahulu. Tandan buah akan dibungkus dengan menyaruhkan kertas sehingga melepasi sisik utama dan diikat dengan kemas. Kertas tersebut akan dibiarkan berlebihan menutupi kesemua sisi pisang pada penghujung tandan. Hasil, pisang berangan berjantung kira-kira dalam tempoh 9 bulan selepas penanaman dan buah akan dikutip dalam masa 11 hingga 12 minggu kemudian. Seterusnya adalah perancangan perniagaan, business planning. Saya akan menerangkan sedikit tentang perancangan perniagaan ini. Seperti yang diketahui ramai, industri ayam adalah industri makanan yang paling penting di Malaysia. Permintaan terhadap ayam dan telur kian meningkat saban tahun selari dengan peningkatan penduduk Malaysia. Oleh itu, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk menampung bekalan daging ayam dan telur ayam. Oleh itu, perniagaan ini diwujudkan untuk membekalkan palet yang lebih berkualiti untuk membolehkan ayam mendapat nutrisi dan zat yang mencukupi untuk membesar. Objektif utama adalah untuk membantu para peternak dalam menyediakan makanan ayam yang bermutu tinggi dan berkualiti bagi menghasilkan daging ayam dan telur yang kaya dengan nutrisi yang diperlukan oleh manusia dalam diet seharian. Kedua adalah untuk membantu produksi industri peternakan ayam dalam mengeluarkan hasil yang lumayan dari pelbagai aspek seperti baka, saiz, kualiti organik dan kuantiti yang banyak. Kumpulan sasaran untuk perniagaan ini ialah semua peternak ayam, pedaging dan penelur, tidak kira ternakan secara besar-besaran atau kecil-kecilan. Berikut adalah anggaran kos bahan yang akan dikeluarkan untuk setiap 100 beg makanan ayam dan dijangka menelan kos sebanyak RM1,620. Seterusnya, harga jualan. Setelah meneliti harga modal yang digunakan dan harga pasaran, harga jualan yang dipersetujui adalah RM60 satu beg atau RM50 satu beg yang dibeli secara borong. Jualan ini dipercayai mampu membawa keuntungan kepada peniaga. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.